Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Alhamdulillah untuk malam ni, untuk siri pertama kelas ngaji tulis artikel kita dapat mulakan. So ada beberapa perkara yang kita nak bincangkan dalam kelas ini. Penulisan artikel jurnal ni satu progress, satu journey yang kita kata berpanjangan dan berterusan, namun dia tidak boleh tangguh ataupun kita mulakan lewat seawal perjalanan. Kalau pelajar PhD atau master, perjalanan dia dalam menyiapkan bab 1, bab 2, bab 3 ataupun proposal defense dia nak lengkapkan proposal dia, kita dah boleh menulis artikel jurnal. Jadi kelas ini kita mengambil masa 3 bulan. Saya tahu ramai yang excited, ramai yang nak tanya pelbagai perkara, yang nak tahu tentang macam-macam perkara. Tapi modul dalam kelas ngaji tulis artikel ni saya susun supaya saya tak nak peserta-peserta kelas digital WhatsApp ni akan tertinggal beberapa perkara yang basic. Sebab sepanjang saya jadi trainer dan sikit kawan-kawan dan sahabat-sahabat, kalau tanya dekat kedai kopi pun kebanyakannya masih lagi bertanyakan soalan-soalan yang basic dulu. Jadi seronok kita cari ilmu ni bila kita kuat dekat base, iaitu asas yang kuat. Sebab bila sebut artikel jurnal ni memang kita akan buat secara berulang. Lepas terbit kita hantar lagi, terbit sampailah kita boleh berkarya. Tapi kalau boleh biarlah kita belajar sesuatu ilmu tu, benda yang advance ataupun yang kita tidak tahu, kan? Kita sedaya upaya kita tanamkan, kita kuat base kita, asas yang dulu. Apa itu artikel jurnal? Walaupun tajuk malam ni adalah apa itu artikel jurnal berindeks, tapi sepanjang 3 bulan ni memang kita cover jurnal berindeks. Cuma malam ni kita akan cover asas dulu. Asas itu apa itu artikel jurnal, dan beberapa perkara yang melibatkan 4 atau 5 slide awal ni mungkin dia satu asas sebelum kita nak mula, perkara sebelum yang kita kena ambil tahu tentang apa itu jurnal. Okey. Memang dalam first slide saya dia memang kalau tengok memang macam ni apa dia ni. Saya tulis what. Tanda soal banyak-banyak, tanda soal banyak-banyak. So ada yang tanya apa itu Clarivate Analytics, apa itu Scopus. Scopus ni bukan Elsevier ke? Yang Mendeley pun Elsevier juga. Sebenarnya Elsevier ni apa? Dia publisher ke? Dia journal ke? Contoh kan, kita ada Clarivate Analytics yang biasa dekat Malaysia ataupun dunia akademik ni kita biasa dengan Web of Science, WOS. Kemudian kita ada ESCI, Emerging Source Citation Index. Sebenarnya dalam Clarivate Analytics ni dia ada beberapa jurnal yang kadang-kadang orang panggil ISI. So dalam ISI tu banyak jurnal-jurnal yang listed, yang berindeks, tetapi yang boleh diterima oleh academicians ataupun dunia akademik ataupun universiti di Malaysia. Kita terima WOS, Web of Science, dan kita ada Emerging Source Citation Index. So dalam Web of Science tu ada beberapa. Tu ni kata tenang tu, relax. So dari masa ke semasa kita akan cover komponen-komponen tu. Jadi asas tu kena ada. Sebab tu dalam kelas kita kena cover daripada awal. Saya merasakan kalau absorb tu benda ni betul-betul, so lepas ni you all akan jadi trainer lah untuk mengajar macam mana nak menghasilkan satu artikel yang baik. Kemudian dia ada Scopus. Kemudian dia ada kat Malaysia accept juga ERA. ERA ni adalah dekat Australian base. Saya ingat lagi ketika itu Malaysia masih lagi baru nak set up yang panggilkan MySite ni kat Malaysia ni. Jadi ketika itu memikirkan golongan-golongan ataupun akademia dalam social science, kita perlukan satu lagi platform. Sebab untuk masuk Scopus ni, macam saya pun akan cover 50 tips. Asas 50 tips tu. Macam mana nak tembus Scopus. Jadi ada kesukaran sedikit nak masuk kat Scopus. Jadi platform ERA tu masuk. So ERA ni sama macam MySite, tapi dia base kat Australia. So masih lagi diterima mostly untuk syarat bergraduat pelajar. Ada setengah universiti yang masih lagi terima ERA.
Okey, ada satu lagi yang my site. Apa itu berwasit? Ramai yang tanya berwasit. Nanti saya akan cover sikit berwasit. Berwasit ni itu yang membezakan jurnal dengan artikel-artikel lain. Berwasit tu maksud bila kita hantar artikel, ada penilai. Ada penilai. Penilai tu akan komen, bagi cadangan, ada persoalan, kemudian dia patah balik dekat kita, kita betulkan balik. Dan berlakulah proses review tu mungkin sekali, mungkin dua kali. Dan lepas habis review tu, ini namanya proses penerbitan. Dia ada satu lagi namanya, dia punya platform, lepas semua dah settle, dia accepted. So ada accepted panjang lagi tu. Kadang-kadang bila accepted, dia bawa publish online. Publish online tu tak full lagi, dia online kan saja. Kadang-kadang dekat online tu pun boleh dapat feedback. Sebab ada orang kata mungkin ada pandangan untuk baiki artikel ni dan sebagainya. Sebelum betul-betul full online yang ada volume number dan page number. Yang tu kita akan cover pelan-pelan lah. Yang ni pun saya dah sebut advance sebenarnya. Kemudian kita bila sebut jurnal ni, dia sebut impact factor. Okey, biasanya impact factor ni dalam Clarivate Analytics lah, yang paper WOS tadi. So dia orang ni dia ada impact factor. Kemudian apa lagi yang kita biasa dengar? Q1, Q2, Q3, Q4. So dia orang ni ada calculation, ada formula dia sendiri. Tapi untuk kita yang asas nak faham, katalah jurnal tu yang berindeks Scopus tu nak katakan bla bla plus minus dah masuk dalam calculations, kita boleh katakan ni contoh contoh base pada kiraan dan formula itu terjadilah macam ni. Contoh, okey. Ranking nombor 1 hingga 25 tu Q1. Okey. 26 sampai 50 tu Q2 ranking lah. 51 to 75 Q3, 76 100 tu Q4. Tapi tak adalah 25 tu. Tapi nak jadikan kefahaman, jadi kalau jurnal tu dia berindeks Q4, dia aim untuk naik Q3. Kalau yang Q3 dia aim nak naik Q2. Q2 of course nak pergi Q1. Sebab tu academician ada setengah universiti untuk postgrad pun dia identify at least Q2 ke atas, Q1 ke atas. Adapun reward pun sama based pada Q. Q tu kita anggap dia quality. Begitu. Dia sebab reputation. Kita kena terima quality tu sebab reputation jurnal. Tapi kalau tanya saya, itu dari segi jurnal tu, publisher tu nak control jurnal tersebut tu dapatkan Q. Tapi bagi saya artikel kita sebenarnya boleh je kita nak hantar Q1. Jangan kata kita baru nak up kena hantar Q4. Tak, kita boleh hantar Q1. Tapi kita kena faham lah, bila reputation jurnal tu Q1, dia ada benda banyak technical yang kita kena fulfill, especially berkaitan dengan international keantarabangsaan. Kemudian ada benda-benda yang teknikal yang kita kena faham lah, yang context citations, yang kita kata edge index tu, quality, sourcing. So yang benda tu memang kita akan discuss detail nanti time to time lah. Alright, kemudian bila sebut Q1 ni kita ada cover pula citations. Lepas tu apa? Edge index, I10 index. Jadi nak cover index ni. So nanti kita akan cover lah, time to time nanti kita cover edge index tu apa. Biasanya artikel tu macam ni. Kalau tanya saya, dia logik. Bila ada artikel mestilah ada orang baca. Bila ada orang baca, orang download. Bila orang download, orang quote, orang ambil kita punya fakta, kemudian orang cite, kemudian paper yang dia cite tu dia pula publish. Itu bagi saya lumrah lah dalam circle. Jadi bila banyaknya orang refer artikel kita dan kemudian orang yang refer tu terbit pula artikel tu, so kita dapatlah citation. Nanti kira dari edge index. So kalau kata paper jurnal saya ada artikel saya ada dua paper saya ni, dua-dua telah di-cite sebanyak 2 kali. Paper satu cite 2 kali, cite yang paper yang kedua pun 2 kali. Jadi edge index saya 2. Kalau nak dapat edge index 10 macam mana? Kata edge index saya nak 10. Saya ada 10 artikel. 10 artikel saya 10 citation, 10 citation, 10 citation, semua ni 10 baru dapat edge index. Sebab tu dia namanya macam kita measure quality. Quality tak tengok nilai quantity. So kita nak tengok dengan yang kita produce, artikel yang kita produce walaupun dalam nilai yang minimum tapi dia boleh naikkan indeks. Okey. Sebab tu saya buat tanda soal ni. Kan banyak yang tanya soalan ini. Ini asas dia supaya kita nak kena tahu apa itu artikel jurnal yang berindeks. Kemudian kita ada berapa database platform. Kalau Clarivate Analytics nak tengok paper-paper ISI, nak tengok kita punya citation banyak mana, edge index kita banyak mana, kita ada Publon.
Okey. Kemudian kalau Scopus sendiri kita boleh tengok kat Scopus yang free access punya platform, juga Elsevier punya, dia ada juga dekat Simago. Kemudian kalau nak tengok citation lagi secara yang free dan general dia, secara mudah dia, friendly dia, Google Scholar. Ada orang masukkan juga dalam ResearchGate. ResearchGate ni yang bagus ni, dia ada platform request. So kalau kita minat dengan artikel tu tak dapat full text, kita boleh request. So banyak kita nak bincang perkara-perkara dalam jurnal ni. Ini bagi saya pun baru secara umum, tak lebih detail. Kalau tanya saya, banyak lagi platform website online yang ada. So saya rasa itu nombor satu lah bila nak cover apa itu artikel jurnal berindex. Yang saya sebut tadi lah, Clarivate Analytics, WOS, ESCI, Scopus, ERA, Malaysia sendiri, MySite, kemudian Impact Factor, Q1, Q2, Q3, Q4, Citation, H-Index, I10H, kemudian Publon, Scopus, Google Scholar, RG, Dimension, banyak lagi, Mendeley dan sebagainya. So benda-benda tu banyak perkara yang kita boleh berbincang berkaitan dengan jurnal. Okey, tu nombor satu yang berkaitan dengan apa itu artikel jurnal berindex. Kalau nak kenal, orang kata keywords dia. Okey, kita pergi yang slide yang berikutnya. Okey, benda ni memang tak ada dalam aim dalam kursus kita ni mengaji menulis. Tapi benda ni saya nak sebut sebab saya tahu ramai student postgrad dan researcher, benda ni selalu hilang momentum, semangat, kadang-kadang tak tahu nak mula, macam mana nak konsisten. Kita manusia kan, kita bukan robot, kita bukan satu benda yang tak payah rehat. Kita kena rehat. So minda kita kena rehat, otak kita kena rehat, waktu malam kena berehat. Bila kita berehat, minda kita pun kena berehat untuk menghasilkan oksigen yang baik. So kita boleh berkarya dengan keadaan oksigen yang baik, pernafasan yang baik. Okey. Alright, kemudian bila sebut pasal artikel ni dari kesedaran dan kesediaan, okay, yang you all join ni satu benda yang dipanggilkan good start lah. You sedar kepentingan nak belajar tentang artikel jurnal dan plan macam mana nak mengisi masa yang ada sekarang ni untuk menghasilkan sesuatu karya yang dipanggilkan artikel. So nombor satu adalah continuous assessment. Macam sekarang lah, you belajar. Okey, kalau tulis artikel ni continuous assessment, boleh katakan janganlah risau kalau artikel tu kena reject. Itu satu benda proses, satu kejayaan menghasilkan satu artikel yang sempurna. Sempurna maksud saya semua tu adalah intro sampai ke conclusion, reference. So benda tu dia panggil sempurna untuk kita submit. Tapi kena reject tu mungkin ada perkara-perkara teknikal. Tak apa, untuk first time kena reject tu is normal lah. Tapi kita belajar, kita continuous, kita tanya yang lebih arif, yang lebih tahu kenapa kena reject. So kita baiki balik. So artikel tu kena reject bukan buang terus, kita balik, kita baiki balik, kita improve. Kalau kena reject dekat email biasanya ataupun dekat sistem, biasanya email lah, dia akan inform yang katakan artikel kita kena gugur dengan ayat manis. Biasanya sebut ayat manis lah. Dia tak terima artikel kita, reply balik, cakap terima kasih kerana dia spend masa untuk review artikel kita, request detail comment, minta detail comment. Walaupun artikel tu tak dapat terbit, tapi kita berurusan dengan manusia, wujudkan repo yang baik supaya mengucapkan terima kasih kepada dia, dan kita minta dia detail comment. Minta tu dengan humble, dengan polite, sangat-sangat. Sebab manusia ni dia kena betul-betul susun ayat yang baik bila berkomunikasi. Okey, nombor 2, still remember that we are under construction. Ni ayat saya lah. Saya selalu letak under construction. Sebenarnya tulis artikel tu kalau berjaya, alhamdulillah, okay, kita berjaya. Tapi kita kena terus learning process. Sebab kita tulis artikel je banyak, macam-macam. Saya akan tu kalau tengok dalam Excel tu ada yang PM tepi. Banyaknya nak kena belajar artikel jurnal ni. Banyak je jenis-jenis dia, banyak je bentuk-bentuk, dia kata banyak. Yang ni pun sebenarnya saya tak banyak, saya boleh tulis kat Excel tu, tapi bila dalam kelas ni saya akan terangkan satu persatu. Strict time management. Kalau yang biasa dengan saya selalu tanya soalan ni, dia tangkap je saya, dia tanya satu soalan. Saya selalu kata dengan dia, buka handphone, ambil 1 jam, 1 hari, buat seminggu plan. Hari ni 8 hari bulan, pukul berapa aku free? Sejam. Esok 9 hari bulan, ambil sejam, 1 jam je satu hari, okay, untuk kita menulis. Yang tu kena konsisten lah. Sebab tu benda yang susah sebenarnya, tapi you all kena buat. Jadi nak tak nak, jangan tanya saya, you all punya masa, bila masa yang sesuai dan sebagainya. Okay, memang kita tak bekerja sekarang ni, memang duduk kat rumah dan bekerja di rumah. Tapi kadang-kadang bila duduk kat rumah ni lagi sibuk sebenarnya. Okay, tapi you kena manage you punya masa, you kena disiplin dengan masa. Okay,
no need to lead prize winner. Okay, jangan berebut nak jadi pemenang lah, nak jadi tulis artikel paling panjang di dunia, nak tulis artikel analisis yang paling dahsyat di dunia, gambar rajah kalau dia lukis gambar ataupun gambar image tu memang colourful habis 24 colour. Okay, kita menulis artikel ni sebab kita nak sampaikan idea atau satu konsep tu untuk orang baca. Jadi tulislah sebab bagi saya tulis sangat subjektif. Walaupun artikel kita biasa bagi seseorang, tapi seseorang lain tu besar bagi dia. Contoh dia konsep paper, you cerita pasal isu saja. Okay, bagi orang profesor mungkin alah biasa sangat paper ni, tapi bagi student diploma, student degree, isu tu besar. Dan dia orang tahu benda tu, dan lecturer pun tahu benda tu cukup untuk dia orang, kan? User paling ramai sekali adalah student degree yang baca artikel jurnal ni. Jadi dia tak erti nak baca metodologi dengan analisis tu. Jadi dia tengok isu-isu, sebab soalan final dia pun senaraikan 5 isu yang berkaitan dengan bla bla bla. Jadi dia boleh relate dengan tu. Dan assignment pun macam tu juga, isu, faktor-faktor. Jadi dia orang cover benda yang asas dalam postgrad, ilmu postgrad atau dalam research. Jadi terbitlah seawal mungkin daripada research background. Sebab ingat bab 1, bab 2 paling ramai sekali user, audience paling ramai, paper yang paling banyak, orang cite pun banyak, sebab dia cover kuantiti yang paling ramai. Kita tak sedar benda tu, kita duduk bertelagah kena analisis tu, method dan sebagainya. Tapi publisher tahu lama dah benda ni. Dia amat suka kalau kita tulis konsep paper sebab audience dia besar. Kalau dia pergi dekat library, tanyalah mana-mana library man ke library pun, bila dia nak tentukan artikel mana yang dia nak beli, so dia akan tanya, bos, artikel mana yang paling banyak citations, banyak orang download, especially download lah, orang view dan download. Oh, kalau universiti dekat belah sana tu banyak artikel macam ni, so student-student degree memang cari artikel-artikel macam ni. Okay, kenapa dia tanya soalan tu? Sebab kalau katakan saya kerja dekat library yang bahagian unit ni, saya kena jawab dengan bos saya pula, apa pasal kau langgar jurnal ni, tak ada orang view pun, tak ada orang download pun, kenapa kau pilih jurnal macam ni? Dah kena marah pula saya. Jadi sebab tu image, reputation jurnal ni, dia nak pasti jurnal banyak view, banyak download, banyak citation. Sebab bukan just only kepada researcher tu dapat ranking dia, tetapi jurnal ni, saya publisher, saya buat business, saya nak jual produk, saya nak jual jurnal saya yang ada value, ramai orang view dan download. Siapa view dan download paling banyak? Iaitu pelajar student degree. Worldwide, dunia ni, diploma pun dah start. Kalau tempat saya pun, student diploma pun dah kena buat review artikel. Kalau saya jumpa dulu, kalau kata research ni, STPM je, saya dah jumpa dah lecturer dah, cikgu dia lah. Saya tanya projek mini thesis dekat sekolah ni pakai apa? Saya ajar dia pakai PLS lah. Jadi PLS dah pakai ke STPM. Sebab tu saya sebenarnya anggap biasa je dia sebagai tools. Mungkin dia gunakan PLS tu sebab dia tahu nak run, tahu to use teknik tu. Tapi kalau kita tengok problem statement dia, objektif dia berterabur lah. Tapi good effort lah untuk dia belajar tu. Tapi sebenarnya untuk level STPM tu bukanlah guna software, dia boleh faham pun dah cukup dah. Jadi faham apa itu penyelidikan, apa tu etika dalam penyelidikan, macam mana nak faham itu punya masalah, apa itu isu, macam mana nak bangunkan objektif. Dapat yang tu pun dah sebenarnya dah cukup baik dah untuk bekalan dia, untuk dia belajar dekat universiti dia, diploma, degree dan sebagainya. Alright, kemudian ada contribution. So contribution ni subjektif. Jangan compare dengan orang. Setiap orang review daripada literature review pun ada sumbangan. So setiap penulisan tu ada sumbangan, tapi kena sebut, kena nyatakan, dan demand tu adalah. Kadang-kadang bukan apa, penerbit tengok, yang ni tak ada siapa nak baca ni, yang sudah diploma pun tak nak baca nanti benda ni. Okay. Jadi benda-benda macam ni kita nilai, kita ukur kemampuan tajuk itu untuk dikomersialkan. Sebab tu semalam first video saya briefing tu saya sebut, kalau nak tulis paper problem statement, janganlah tulis problem statement, yang itu tukar apa, challenge and obstacles. Jadi bila challenge and obstacle ni dia sesuai lah dengan orang yang nak baca. Orang yang bukan dalam bidang akademik pun akan baca paper yang tajuk dia macam ni. Okay, kemudian commercial research output. Okay, kat Malaysia kita masih lagi kurang benda ni, dan kita punya industri pun belum lagi betul-betul make use benda ni. Okay, dia sebenarnya kalau contoh saya bekerjasama dengan AirAsia, okay, saya buat kerjasama dengan AirAsia, saya buat satu small research, mini research, satu hari je boleh data contohnya, tapi saya dapat satu positif feedback daripada customer daripada AirAsia, mengatakan dia orang berpuas hati dengan servis
diberikan oleh Asia, dan saya cite benda tu dan saya tulis artikel. Saya tulis artikel, bukan saya tulis artikel yang berkaitan benda ni, dan dapatan itu saya highlight. Katalah 99.9% customer Asia bersetuju dengan harga dan perkhidmatan yang ditawarkan. Jadi benda tu kadang-kadang bila kita cite satu industri tu, kalau biasanya benda positif tak ada masalah sebut. Kita pun ada mutual understanding, research agreement contohnya, sebab kita tak boleh simply sebut nama Asia tu. Tapi dalam kes tu kita ada banyak lah, kita sebut pasal produk dia dalam artikel. Kalau tengok dekat Sign Direct especially, kalau you perasan lah, dah ada advertising dah dalam jurnal. Biasa ingat YouTube je, kat YouTube ada advertising, ada iklan. So sekarang dalam jurnal pun ada iklan. Kata jurnal tu berkaitan dengan apa ya, berkaitan dengan transportation, truck, gambar lori contohnya. Jadi pun ada iklan lori kat situ. Kan? Jadi sekarang dah open dah. So business concept open. Jadi kita jangan klasikal sangat. Tulis artikel ni, tak ada data, tak ada nak publish. Ini simple, label diploma. Mana ada min ke, pakai kalkulator saintifik ke, handphone Huawei pun kalau you kira pun dia cakap dalam kajian ni menggunakan kalkulator handphone Huawei. Apa salahnya? Tak ada masalah. Guna apa? Wikipedia. Elok je Q1 site Wikipedia, pakai kamus Oxford. Elok je. Ini yang membezakan tesis dengan artikel. Tesis tak boleh lah. Tapi kalau dalam artikel jurnal dia lebih friendly sebab audiens dia luas. Orang kat luar yang bukan academician dia boleh terima Wikipedia tu. Jadi sebab tu kita kena open yang kat sini. Okay, banyaklah daripada sales and realizations, publish good article journal. Of course lah kita kena terbit artikel yang baik. Kemudian yang ni saya ada keyword sikit. Saya kata okay, you jangan lari. Saya tahu kita sibuk sangat, admin, macam-macam kerja admin, research work, need to digest and not run away. Jangan kita lari dengan kerja-kerja. So sebab tu saya kata ambil 1 hari 1 jam supaya kita boleh fokus dalam bentuk penulisan. Tak kisahlah penulisan tesis ke ataupun penulisan artikel. Ramai yang tanya soalan, sebenarnya tesis dengan artikel ni saling align, saling berkait. Contohnya saya tulis tesis, kemudian lepas saya siap satu bahagian tu, katalah research background saya dah siap, saya tulislah artikel. Kemudian tulis artikel saya boleh publish, saya boleh submit. Kemudian barulah accept dan publish. Tapi itulah reward, self reward yang saya dapat. Balance out, you kerja teaching, research extension. Sebab tu saya terbalance. Lepas tulis satu artikel, bila tulis research grant ataupun tesis, lepas tu pindah dalam artikel. Macam tu lah, supaya bila kita buat 2 kali, bila kita buat problem statement, kemudian kita ambil problem statement tu buat artikel. Masa buat artikel pun kita perasan, kenapa aku buat problem statement macam ni? Tak macam ni patutnya kena macam ni. You betulkan balik kat tesis. Itu kelebihan dia. Kalau tidak, lepas kat tesis tu tak tengok dah, ataupun lepas tu baru perasan aku buat silap. Sebab tu bila you buat 2 kali, dia akan dapat satu lebih kefahaman. Dia panggil checking lagi. Kemudian you kena share. Ni seronoknya. Okay, tesis mungkin unpublished. Bila you convert dengan artikel, dia akan terbit. Okay. Tadilah industry engagement. Okay, ingat kalau tesis lengkap bila dah siap semua, dah jilid semua. Research dah sempurna bila kita dah siap sampai conclusion, semua bab dah ada, complete semua. Progress report semua dah siap. Tapi artikel jurnal, dia tak tunggu sampai research siap. Dia tak perlu tunggu research grant siap, tak perlu tunggu tesis siap. Baru siap research background pun dah boleh publish artikel. Itu namanya core business. Tulis artikel ni tak perlu tunggu semua siap, dari awal lagi boleh. Sebab tu saya kenal ramai student-student ni belum proposal defense lagi, tapi 2 artikel dah terbit. Okay, mungkin orang kata engkau ni belum apa-apa lagi, dah tulis artikel, proposal tak lepas lagi. Positif lah, dia dapat satu benda yang motivation, dia boleh belajar sekali. Tak apa, aku lambat sedikit dalam tesis, tapi sebenarnya aku dah publish dua artikel. Yang tu mungkin rezeki dia lah, yang lambat sikit. Ada orang yang memang cepat. First sem pun saya dah jumpa ramai dah sekarang trend. Jadi pensyarah yang seram sekarang ni berhadapan dengan student, yang mana baru sem 1 dah boleh siap dah 3 chapter, dah nak proposal defense, artikel berindeks pun dah ada 3-4 dah. Kan? Sebab dia tahu benda tu seronok. Bila belajar tesis dia seronok, benda yang seronok kita menulis. Tapi kita kena faham apa yang kita kena tulis. Dia jangan, saya dulu belajar mula-mula research ni rigid sangat. Kena baca artikel jurnal. Report, anak report tadi. Anak report bukan untuk buat PhD, bukan buat master. Jadi bila berjumpa dengan orang-orang yang rigid sangat, dia jadi macam saya tak boleh nak kembangkan. Tapi bila
bila saya dalam dunia industri, kita tak boleh terima benda tu sebab ana report benda yang powerful sebenarnya kan. Report-report daripada government tu sebenarnya kita buat ni untuk apa kan? Kita buat ni untuk industri tapi kita tak tengok report industri. Kita buat nak sumbang pada kerajaan tapi tak tengok dasar-dasar kerajaan. Jadi kita ni buat apa? Ikut orang aja. Apa artikel cakap kita ikut je. Belum tentu artikel tu dia align dengan industri, dengan kita punya government. Jadi kita kat sini dah boleh dapat matang. Okey, betul juga. Kemain dekat contribution aku duk sebut beri sumbangan pada negara lah, pada agama dah, pada ekonomi. Tapi sebenarnya kita tak kupas, tak ambil bahan-bahan pada benda tu. Jadi artikel jurnal lagi best, dia lagi terbuka. Kita boleh cite UNESCO, WHO, and kalau buat halal JAKIM semua kita boleh cite. Dia suka benda-benda elemen-elemen tu supaya orang yang baca ni bila you relate dengan industri dia lebih faham. Bila orang awam ni bila sebut encoding tu dia mula macam asyik-asyik refer kajian lepas, dia tak boleh nak kait dengan kefahaman dia. Jadi bila you relate dengan orang community, society, dengan ekonomi punya, business punya view, so you akan nampak orang akan lebih faham. Okay, of course bila buat artikel ni satu benda yang seronok je bila orang baca. Bila orang baca, orang refer, orang cite. Sebab tu kita kena go citation. Ni benda kena nanti kita discuss lah. So citation, benda kita kena tanam, kena positif. Kita nakkan semua orang yang lepas publish artikel nanti, ada satu slot nanti saya akan ajar macam mana nak increase citation dan sebagainya. Journal ada yang free, ada yang bayar. Memang dalam slide ni saya tulis ask to pay. Ask to pay, this is not a journal. This is not right. Okay, nampak macam kasar je bunyi dia. Tapi sebenarnya saya nak beritahu bahawa journal memang ada yang kena bayar. Tapi kena bayar tu small je token. Mungkin nak bayar dekat webmaster dia, nak bayar dekat staff admin. Tapi sebenarnya journal ni banyak lagi platform yang free. Biasanya top publisher. Top publisher ni kalau macam sign direct tu, satu paper tu kalau kita tak dapat full text, kalau kita nak beli satu paper tu, satu artikel tu, kadang-kadang kita kena bayar sampai 100 USD contohnya, ataupun daripada 30 ke 100 USD. Jadi berapa ringgit tu? Mungkin satu paper tu dalam 120 ringgit. Okey, berapa orang yang nak beli artikel kita tu? Mungkin banyak. Kalau secara individual satu paper 120 ringgit. Tapi kita yang tulis artikel tu, berapa sen sign direct tu jurnal tersebut bayar kat kita? Tak ada. Satu sen tak. Jadi dia keuntungan dia dah banyak. Dia tak bagi pun pada authors. Kita tulis buku, penerbit terbitkan buku kita dapat royalty, tapi artikel jurnal tak dapat royalty. Jadi sebab tu jurnal ni dia sebenarnya free je. Sepatutnya dia terima artikel kita, dia terbit, dia buat duit, tapi dia tak bagi kita apa-apa pun. Macam kita bekerja lah. Saya kerja dekat ladang, saya cangkul tanah, saya tanam je lah, tak biji benih, nak tanam pokok dan sebagainya. Pokok tu dah besar, katalah pokok durian, orang jual durian, saya yang tanam tak dapat apa-apa pun. Dan macam tu lah. Kalau saya tanya dia, king of kapitalis ni lah, bisnes ni lah. Jadi dia bertambah lagi king. Dah lah dia boleh buat duit, kita pula nak bayar. Jadi sebab tu dia panggil sebagai open access. Open access maksudnya kita bayar untuk artikel tu open access. Jadi publisher tu tak boleh ambil duit. Sebab tu kita bayar kos untuk open access tu. Tapi kos open access mahal lah, daripada 2,000 ke 8,000. Malah saya pernah jumpa 16,000. Okay, dalam kes ni untuk di open access kita kena faham lah. Okay, kemudian persediaan. Okay, bila nak publish artikel ataupun artikel berjurnal berindeks ni, okay, ada yang buat research pakai kena ada grant. Okay, ada yang self fund pakai duit sendiri. Tengah-tengah duduk kat rumah ni mungkin boleh buat create satu questionnaire, lepas tu kita online kan, lepas tu dapat data, lepas tu kita buat artikel. Jadi semua tu ada permulaan, sama ada research grant, ada pakai duit sendiri, modal sendiri, buat research daripada tesis. Itu permulaan nak buat artikel. Okey, kedua, membangunkan dan mengetahui tahap pengetahuan. Of course kita kena faham. Sebab tu research ni kadang-kadang ada teamwork. Berapa orang nak buat artikel. Jadi bila nak buat artikel ni ada berapa orang yang kena ada sesama. Mungkin saya bagus dekat cari bahan, jadi saya boleh buat dekat literature review dengan bahagian introduction. Ada orang hebat dekat metodologi. Okey, dia memang pembahagian. Seorang buat intro, seorang buat LR, seorang buat method, analysis, discussion dan conclusion. Tapi yang bagusnya bila kita buat artikel ni, kita brainstorm lah sama-sama, kita buat sama-sama. Walaupun masing-masing ada peranan masing-masing, ada kepakaran masing-masing, tetapi bila artikel tu semua faham daripada start to end, dia jadi satu artikel yang baik. Sebab tu artikel ni kadang-kadang kita tengok apa kekuatan yang kita ada dan sebagainya untuk kita jadikan satu sebagai teamwork.
Tapi be careful ada orang kata nak 5, 6 boleh accept. Saya tak measure macam tu. Saya memang mengkaji jurnal tersebut. Saya tengok kalau nak terpik kat artikel ni, biasanya keluaran yang terbaru sampailah ke 3 tahun saya tengok paling maksimum pun 3 orang je. Jadi saya kena tak nama pun 3 orang. Kalau pattern dia 2 orang, 2 orang. Kalau kat US nak 2 orang je, saya kena main 2 orang. Dah lah 2 orang. Yang kedua tu kena luar negara pula. Contoh saya satu Malaysia, satu lagi kena tak UK. Kalau tak dua-dua daripada UPSI ataupun Malaysia, contohnya saya susah nak tembus. Jadi saya melihat pada semua tu. Jadi kita kena tengok artikel ni sebagai satu business view. Jadi kita kena tengok menilai dari segi punya pattern, trend dia. So macam mana paper-paper yang publish, macam mana abstract dia. Sebab tu kita kena mengkaji. Jadi kalau orang tanya saya nak hantar satu artikel, kita kena kaji publisher tu, siapa chief editor, background dia, karakteristik jurnal itu, artikel tersebut, kita kena study. Okay. Kemudian kita buat collaboration. Sebab kalau you tulis seorang-seorang, kalau nak segi kuantiti susah lah kita kena teamwork. Jadi kita kena tahu apa kekuatan artikel ni, apa message yang kita nak sampaikan. Okay, of course tak kisahlah ada data ke tak ada data, mesti ada findings. Ada benda yang you nak bagi, sumbangan dan output, itu strong dia. Kadang-kadang artikel you bagus, tajuk tak bagus. Tajuk pun bukanlah kata macam masuk pertandingan inovasi. Saya rasa kalau tajuk macam pertandingan inovasi tu susah publish artikel lah. Kita nak satu tajuk yang senang semua orang faham. Tahu tak macam mana tips nak bagikan publisher suka tajuk tu? Tajuk yang banyak orang search. Contoh dekat Google search, apa perkataan yang banyak orang cari bahan tu? Apa tajuk dia? Jadi itulah tajuk yang paling tinggi demand dia. Sebab tu kita kalau macam saya tengok kat Malaysia ni, kalau sebut education, semua orang study kelas. Jadi saya buat company lepas ni, Kelas Niar Medical Free. Nama syarikat tu Kelas Niar Berhad. Jadi kita tahu sebab bila orang search je dekat Google Kelas, akan dapat company saya. Macam tu lah. Jadi publisher mengkaji sampai ke situ. Jadi tajuk ni tak ada komersial. Ini tajuk susah cari makan ni. Orang tak cari bahan ni, orang guna search tak akan cari bahan ni. Jadi susah nak dapat artikel ni bila tak ada orang view, tak ada orang download dan sebagainya. Itu juga yang kalau kita belajar dekat social media. Kalau you nak jadi orang nak buat bisnes ataupun nak jadi performer dekat YouTube. Jadi tajuk-tajuk you tu mesti relate dengan apa orang yang sedang search sekarang ni. Sekarang ni lah kan, mungkin orang tengah dapat info pasal COVID-19. You explore dah COVID-19. Saja je explore dekat Google apa you dapat. Memanglah you dapat info, tapi you dah akan dapat benda-benda. Orang relate dengan produk, orang relate dengan bisnes. Sebab orang search, orang akan dapat dekat dia punya page ataupun dia punya website. Jadi orang semua kaitkan dengan benda-benda tu. Jadi publisher dah study benda ni lama dah. Jadi kita je mungkin buat tajuk macam nak masuk pertandingan inovasi. Penyudah tak ada siapa pun yang tahu tentang keyword kita tu. Okay, kemudian berpatah balik dengan keyword tadi. Sebab tu penting bila buat artikel tu kita letak keyword yang kita tahu ramai orang sedang mencari benda tu. Kalau tanya saya buat kuantitatif. Saya memang ada questionnaire. Memang dalam artikel tu ada questionnaire. Jadi keyword saya salah satu saya letak questionnaire. Sebab saya tahu ramai orang search dekat Google tu questionnaire. Okay, jadi kena tahu jugalah siapa audien ni, siapa yang nak baca artikel kita ni. Okay. Kemudian ada sedikit yang saya beritahu tentang secara basic apa itu jurnal. Okay, saya tulis satu rekod. Dia menjadi rekod pengalaman. So kita ada, kalau ada 24 jenis kualitatifnya research, kita ada 2 research ataupun 3 research dalam kuantitatif, deskriptif, eksperimental dengan survey. So kita baca macam research. Jadi ikutlah bidang masing-masing. Ada yang pakai diary, ada yang pakai experience, ada yang pakai document analysis, ada yang pakai explore, explain. Jadi gunalah masing-masing. Jadi sebab tu bila sebut definisi dia jadi luas. Apa itu jurnal? Dia menjadi rekod pengalaman, idea, persepsi, refleksi. Jadi semua boleh kadang-kadang sebab artikel jurnal kalau tengok kenapa dia boleh, dia ada yang kalau you pernah jumpa, ada yang satu muka surat je artikel jurnal ni, ada yang 2 muka surat, ada yang 3 muka surat. Nanti kita akan bagi time to time, saya akan bagi contoh ini. Kemudian artikel jurnal ni, ingat artikel jurnal yang diterbit ni, kita nama tu artikel kita akan masuk kat jurnal. So jurnal ni ada publisher dia, ada penerbit dia, contohnya universiti ataupun institut atau organisasi. Katalah penerbit dekat UPSI pula jadi penerbit, bukan ada satu jurnal, ada banyak jurnal. Jadi ikutlah bidang masing-masing, ikutlah topik masing-masing boleh hantar. Jadi katakan UPSI ada 30 jurnal.
Ikut kesesuaian kita, nak hantar artikel kita, ikutlah tajuk kita yang mana yang sesuai. Itu baru si UKM pun ada, UTM pun ada. Jadi setiap universiti ada. Jadi mungkin keperluan kita untuk bergraduat, kita kena tahu jurnal tu berindeks. Kalau Scopus, kita kena check Scopus. Nanti saya akan ajar teknik tu macam mana nak kenal pasti jurnal tu Scopus, ISI dan sebagainya. Kemudian so artikel ni ada yang berwasit dengan tidak berwasit. Tidak berwasitnya hantar terus publish. Contoh ni kan. Jadi kita biasanya sebab tu kita kata kita ada review. Review ada 2 orang. Blind review. Dia tak kenal kita, dia pun tak kenal kita. Contohnya double blind maksudnya kita pun tak tahu siapa yang menilai artikel kita. Orang yang jadi penilai pun tak tahu artikel siapa. Itu namanya double blind lah. Okay. Kemudian pakar ni dia subjektif. Ada yang 2, ada yang 3, ada 4, ada 5 terpulang lah. Tapi biasanya nak tak nak pun mesti 2 lah at least. Okay, dia ada editor, dia ada chief editor, dia yang ketua editor. So dia ada editor board. So tugas untuk editor board ni sebenarnya adalah untuk memastikan artikel tu dapat reputasi yang baik. Dia akan advise lah apa yang patut jurnal ni buat untuk make sure kualiti pengurusan dia bagus. Jadi editor board ni juga mungkin berperanan untuk jadi reviewer. Okay, dia reviewer mungkin boleh datang daripada editor board, dan mungkin juga editor board ni dia tak buat reviewer, dan ada pula reviewer dia yang tak jadi editor board. Jadi kena faham lah tu management dia. Jadi ada reviewer lah. Okay, ada setengah jurnal kita boleh advise pak, kita boleh cadangkan. Okay, itu kelebihan juga tu. Terpulang lah kalau kita banyak kawan tu yang seronoknya. Kita hantar artikel jurnal, publisher tu minta boleh tak hantarkan 4 nama yang pakar bidang sama, tapi you tak boleh orang yang dalam artikel ni dengan satu institusi yang sama. You boleh cadangkan worldwide, contohnya siapakah expert yang sesuai untuk menilai artikel ni. Tu tak tahulah, kalau orang nakal sikit memang dia bagi kat genggawan dia, Dr. Roger, bro aku hantar artikel ni tapi aku nanti kau jadi reviewer kasih lepas sudah. Contoh dia, nanti kau pula hantar artikel, nanti kau cadang pula nama aku atau aku lepaskan kau sudah. Okay, itu saya tak tahulah. Tapi bagi saya itu ada orang yang ambil itu sebagai satu strategi untuk menghantar artikel yang di mana boleh letak nama sebagai penilai. Sama juga macam saya ada student, saya tengok student saya tak apalah strong sangat dengan statistik, saya akan cari penilai yang orang yang bukan dalam bidang statistik. Contoh kalau nak lepaskan dia supaya penilai saya tak ada dah tanya soalan statistik. Yang itu sebenarnya itu ethics masing-masing lah. Researcher ataupun lecturer dia ada ethics. Kalau tanya saya mencari penilai, biarlah penilai itu boleh tambah baik student saya. Tapi of course lah, tengok juga reputation. Kalau background dia, penilai ni, kalau 5 kes pengalaman dia jadi penilai PhD, 5-5 dia fail kan, buat apa saya nak ambil orang macam tu? Saya lebih suka mencari orang yang menilai, yang mana ada 5 kes sebelum ni, 5-5 ni memang dia menilai bagus. Ada yang dia bagi major, ada bagi minor, tapi yang the best part dia bagi solution. Setiap komen dia bagi tu dia bagi langkah jalan penyelesaian. Jadi itu yang kita nak. Kan? Jadi kita dapat construct komen daripada. Jadi nak tunggu Viva mungkin banyak lagi, mungkin lama lagi. Jadi cara nak dapat komen free, namanya komen free adalah kita hantar artikel. Sebab tu saya kata tadi, hantar problem statement dekat jurnal, ada orang komen problem statement kita. Jadi komen itu boleh tambah baik dalam tesis. Itu yang dikatakan online tu. Okey, kemudian banyak lagi lah perkara. Jurnal kadang-kadang ada jenis original yang saya sebut kemarin. Ada original artikel, ada literature review macam SLR, bibliometrik. Kita ada conceptual, kita ada general review, kita ada short communication. Malah selain daripada jurnal, kita ada book review. So kita akan cover nanti dari time to time. So ada keputusan reject, accept dengan minor correction, dengan major correction. Jadi saya akan ajar teknik, kalau boleh, kalau dapat correction tu jangan kita failure. Saya akan bantu, saya akan tunjuk tips macam mana nak pastikan dapat je komen walaupun major, kita tak nak ada failure, kita nak lepas juga. Okay, jurnal tu biasa dah terbit, dia masuk dalam pangkalan data lah, pangkalan data Scopus atau ISI. Dan kalau dalam jurnal tersebut masuk dalam website spesifik lah, spesifik jurnal tu. Kalau dekat Sign Direct, dia dekat Sign Direct. Okay, alright. Ni kitaran dalam penyelidikan. Bila nak buat apa-apa tu standard lah. Bila nak tulis tu jangan ini tulis tajuk, kita nak buat artikel start. So kita kena ada kat sini, kat slide saya bagi 5 perkara. Yang pertama sekali adalah think and plan, berfikir dan merancang apa ni nak hasil. Kalau saya nak berfikir dan merancang tu mencari contoh lah. Bila saya buka kat Sign Direct, saya buka tahun 2020, tengok idea tahun semasa. Jangan buka tahun 1990, buka 2020. Jurnal ni 3 helai je.
Macam ni je. Okey, cantik. Aku dapat dah. Think and plan. So aku nak buat macam ni, cuma aku nak ubah sesuai sikit. Journal ni jangan idea tu aku dapat kat journal A, dekat Elsevier, nama pun journal A. Dekat Elsevier journal A. Kita dah curi idea dekat journal A. Lepas tu nak hantar journal kat mana? Kita hantar tempat lain lah. Janganlah hantar kat Elsevier, kantoi. Kita silap besar. Kita kalau dah ikut contoh tu dekat journal A, dekat Elsevier, dekat journal A Elsevier tu juga kita kena hantar. Itu yang kita kena faham. Setiap journal ni dia ada macam pattern dia. Kalau ada pattern dia macam tu cara dia, ikut cara dia. Jangan run away. Apa nak run away? Kita dah ikut cara dia. Kita cite artikel tersebut, hantar kat situ. Okey. Penemuan, kajian, discover. So orang akan tertarik artikel kita bila apa benda yang discover. Sekarang ni zaman time COVID-19. So mungkin ramai orang itu nak baca. So apa benda yang kita boleh discover walaupun dekat rumah? Kan, apa benda yang kita boleh cover dan sebagainya, ikut bidang masing-masing. Management ada cara management, orang healthcare dengan cara orang healthcare, orang construction dengan cara orang construction. Okey, jadi macam jadi research juga dia satu pendidikan yang kadang-kadang dia mengumpul dan menganalisis. So bila yang kumpul tu juga contohnya boleh buat satu paper. Saya kumpul, saya propose framework. Saya baca dah banyak, aku baca 20 paper ni, aku review mengumpul dan analisis ada macam-macam. Ada analisis yang gunakan software, ada gunakan analisis yang gunakan teks, ada analisis yang compare je. Jadi macam-macam. Analisis tu luas. Menulis dan menerbit, of course, tulis terbit. Reject tak apa, hantar lagi. Macam itulah proses dia. Jangan jadi aku ada 2 artikel jurnal, mengharap sangat-sangat. Tulis. Reject tak apa, baiki hantar lagi tempat lain. Macam tu je. Jangan kita anggap sebagai bila aku ni dah hantar 3 kali reject, malah lah nak tulis keempat. Okey, kena positif. Yang tu kena positif. Berkongsi impact. Sebab tu kalau ada publish artikel tu, share lah dekat social media dan sebagainya. Kita pun dapat idea seronok, dapat share ke orang. Biasanya kalau saya yakin yang semua ada kat depan ni, semua jenis yang seronok nak menulis, suka berkarya, suka tengok orang view artikel, orang suka download paper kita boleh berkongsi. Kan, WhatsApp, bro, share sikit paper aku ni, paper aku baru terbit aku semalam. Jangan kata alah menunjuk lah ni ada artikel. Tak, kita share. Okay, kalau kita pula publish artikel, kita share kat orang. Ini bila membawang dekat group WhatsApp, dekat jabatan tempat kerja tu macam-macam, tapi nak sharing artikel tu tak berlaku. Why not setiap orang tu bila dah publish dia share. Okay, bro, aku baru publish tadi, nah tengok paper aku, okay tak? Kita pun dapat paper daripada kawan tu, motivate dah sikit. Tahniah lah, baguslah artikel, nanti aku baca. Lepas tu kita pun, aku berminat lah kau punya cara abstract, kemas lah. Terima kasih lah kau bantu, at least aku dapat something. Bagi dia ceria dan rasa reward tu. Jadi itu yang positif mood tu. Ini orang nak tunjuk dekat Facebook lah dia banyak publish artikel tu. Kita konsep sharing kena positif. Dalam akademik ni positif, kena kuat. Okay. Kemudian keutamaan nak pilih jurnal ni. Bila kita sebut asas pengenalan ni, kena tahu juga jurnal ni banyak. Sebab tu bila kita nak explore, kita kena tahu jurnal-jurnal mana yang ni secara asas, pastikanlah kalau tanya saya mudah, kita refer jurnal tersebut. Dekat citation dan reference kita duk memang refer kat situ je. Sebenar-benarnya di situ jugalah kita patut hantar artikel kita. Okay kan? Kemudian jurnal tersebut mempunyai keupayaan pemasaran dan image yang baik. Kita tak naklah jurnal kita jadi cheat small, hari ni terbit, besok dah hilang. Website tak apa-apa, syarikat mana ni, time okey lah website dia wujud. Macam top publisher tu kadang-kadang daripada kita sebelum negara Malaysia merdeka lagi dia dah wujud. Jadi kita kena hantar artikel kita dekat tempat yang kita panggil base dia sangat kuat, dia punya marketing dia bagus, pengurusan dia bagus, establish. Ambil mudah aja. Biasa library ada langgan jurnal-jurnal tersebut, publisher tersebut. Maka di situ juga adalah publisher tu yang kita hantar. Jangan risau, saya akan bantu anda semua macam mana nak hantar kat jurnal ni. Tapi kita pergi step by step lah, kena faham dulu. Okey, jumlah pembaca yang luas. Of course juga kita nak penerbitan yang pantas. Tapi pantas ni mungkinnya sangat subjektif kat sini lah. Okay, pantas kat sini standard lah, dia ada proses untuk review. Macam kita buat PhD, lepas kita submit, panel perlukan masa untuk review. Nak set Viva punya time, jadi perlu review. Siapa sangka time-time kita dah submit tiba-tiba jadi macam ni, COVID-19. Jadi kita kena faham situasi. Jadi kita kena matured, kena jadi profesional bila sebut pantas tu. Jadi saya anggap selalu pantas tu, pantas dia buat kerja, bukan pantas tu pantas terbit.
biar dia review, dapat saya dapat review lama ni tapi dapat komen tu berbaloi lah, dia 5 review paper saya dapat komen yang macam ni. Itu yang saya anggap yang lebih penting daripada hantar hari ni terbit besok. Itu lain cerita lah kan. Okey, kemudian nak kena faham sikit apa itu double blind. Tadi saya sebut kan, double blind tu kita pun tak tahu siapa penilai pun tak tahu paper siapa punya. Kemudian single blind, mungkin kita tak tahu siapa penilai tapi penilai tahu paper kita. Sebab tu kadang-kadang menilai ni kadang-kadang bila jadi penilai kadang nama ada tak ada. Tapi sekarang mostly lah journal berindex dia double blind lah. Jadi kita tak tahu siapa penulis tu. Okey, kemudian dah kena tahu sikit predatory journal. Saya ni nasihatkan sebelum saya tutup kan, saya bercadang malam ni nak buat 2 video kan. Lepas ni video ni saya off dulu, lepas tu kan saya buat satu lagi video. Yang ni kita tutup dengan untuk sesi pengenalan yang pertama ni adalah apa itu predatory journal. Predatory journal ni kadang-kadang saya lontarkan dalam konteks kefahaman saya. Bila demand terlalu tinggi, especially dalam social science, student degree pun sekarang dah mula kena hantar, dia tak adalah wajib kan, tapi dah nampak macam push. Final year project dia pun dia kena keluarkan satu artikel. Jadi dia orang lebih kepada nak grad cepat. Jadi duit tak apalah, duit boleh cari. Jadi publisher ni ataupun penerbit ini dah tahu dah demand tu. Jadi mulalah dia buat mai hantar kat kami. Dia pun buat iklan, buat marketing. Dia pun hantar dekat dia pun bagi good service, memang bagusnya servis, hantar hari ni lusa terbit. Jadi penerbitan tu macam mana saya sebut ni, berlaku ke double blind review kan. Kadang-kadang one man show je. Dia juga yang buat iklan tu, dia juga yang orang kata jadi admin, jadi pengurusan pentadbiran tu, dia juga yang jadi reviewer, dia jugalah jadi editor board, dia juga adalah chief editor. Saya silap yang jaga webmaster, yang publish tu pun dia, accounting pun dia. Jadi dia konsep dia bukan susah pun. You nak publish kan, kita PDF kan, masuk dalam website, publish, tada kan. Jadi jurnal-jurnal tu memang tak berlaku proses. Bila sebut proses jurnal ni dia panjang. Nanti kita akan cerita lah untuk slot akan datang. Saya akan cerita proses macam mana nak pastikan jurnal tersebut adalah berindex, Scopus dan sebagainya. Memang pantas lah. Dia pantas ni kadang-kadang hantar pagi, petang boleh accept. Jadi macam mana kita tak faham proses tu. Jadi predatory ni proses tak jelas. Buka website dia tak lengkap. Itu satu lagi keyword dia. Kat mana dia punya editor board kat mana dia punya cerita information, berapa time enrollment ke, size 12 ke, siapa dia punya, mana artikel-artikel jurnal yang terbit sebelum ni kalau siapa management dia, mana editor board dia. Jadi benda-benda tu missing. Mana boleh jurnal missing benda tu. Jadi itu ciri-ciri predatory journal kan. Kemudian penerbit dan editor adalah pemilik owner jurnal yang tersebut, juga penilai. Jadi sebut tadi one man show tadi, tadi maklumat jelas, especially yang kita clear adalah editor board. Jadi sebab tu kadang-kadang be careful juga. Kadang-kadang jurnal saya, nama saya dia dijual. Kadang saya tak jadi editor board di situ, tapi dia curi nama saya, dia ambil dekat jurnal tu, dia jadikan saya sebagai editor board. Tapi kadang-kadang saya tak tahu pun saya dilantik jadi editor board, sebab orang dia akan gunalah, especially nama saya kerap digunakan lah. Bila orang chat, Fadli kau jadi chief editor jadi editor board ni, masih bila pula jadi editor board dia dah jual nama kau ni, orang percayalah letak nama kau. Tak boleh lah macam ni. Saya pun email dengan dia, beritahu saya, dia mulalah biasa saya tahu sebab dia buat bisnes black market sikit lah kat sini. Okey, untuk sesi ni dah dekat 48 minit ni, saya nak cerita intro tentang pengenalan apa itu adalah jurnal secara umum. Sebab saya tak boleh cerita, kalau saya cerita jurnal ni, kalau sebut pengenalan satu hari pun tak habis. Jadi kita konsep awal, sebab saya rasa benda ni yang saya kena pegang. Sebab lepas ni saya kena pegang, you pun kena faham, supaya second video, third video nanti lebih faham. Okey, saya sebenarnya ada satu sesi untuk peringkat basic je, nak cerita apa tu abstract, apa tu pengenalan, literature review, method, analysis, discussion, conclusion, reference dengan appendix, tapi secara pengenalan selepas ini. Jadi saya asingkan video ini. So malam ni untuk sesi pengenalan ni ada 2 video. Saya harap tonton video ni 49 minit ni, lihat dulu dan bersama video slide yang saya bagi. Kemudian lepas tu tengok yang slide kedua. Okey, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesilapan dalam berbicara, tersasul dan sebagainya, atau menyinggung dalam perasaan. So saya ucapkan terima kasih atas perkongsian ini. Semoga mendapat manfaat. Okey.